أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16. Muka surat 16, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketiadaan mat akan hamzah lafaz Allah, dan ketiadaan mat kan hamzah, ketiadaan panjangkan hamzah. Hamzah mana ni? Lafaz Allah. Ketiadaan mat akan hamzah lafaz Allah. Itu syarat sah takbiratul ihram. Yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh. Kalau kita hak Jawi ni tak ada lah. Tak ada hak Jawi ni. Yang keberapa? Syaratnya ada 21. Tapi maknanya dia tak datang syarat pertama, syarat kedua, tak ada lah. Tak datang gitu. Syarat pertama, syarat kedua, dia hanya sebut 21 syarat. Lepas tu dia pun sekali jalan kita je. Jadi ni yang ketujuh daripada 21 syarat. Ketiadaan mat kan, ketiadaan panjang akan hamzah lafaz Allah. Kalau mat ni bunyi macam mana? Bunyinya Allahu Akbar. Kalau mat kita Allahu Akbar. Kalau mat ni macam mana? Allahu Akbar. Tu dia mat pada hamzah lafaz Allah. Tu. Syaratnya jangan mat situ, jangan panjang situ. Jangan panjang di hamzah lafaz Allah. Kemudian di hadapan tu pula tu dia berkaitan dengan memanjangkan tempat pendek, menambahkan huruf, apa semua dia panggil. Beberapa syarat di sini berkaitan dengan sebutan rukun qauli takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar tu rukun qauli. Walaupun rukun qauli tu dua lafaz sahaja, Allah kemudian Akbar, walaupun dua lafaz sahaja, kena buat molek lah, kena takbir molek. Jadi nak molek takbir ni kena belajar. Nak buat molek, kalau sendiri buat tak pernah tak molek. Molek semua lah. Maksud ni mana nak pastikan kitanya kena takbir tu molek rukun qauli tu. Kena takbir molek rukun qauli tu.
Kita molek sokmo. Ialah molek yang kita tafiru ukun kauli itu. Molek di sisi siapa? Di sisi saya sendiri. Tak ada pula orang sendiri pergi buat tok molek. Memanglah akan buat molek. Dan macam nak tahu molek ke tak molek? Kena cari guru. Gurulah yang kata molek ataupun tak molek. Sebab itulah kalau kita tak ambuh jadi tok molek, jangan jumpa guru. Sendiri-sendiri sudahlah. Tak akan tok molek. Molek semua. Kalau pergi jumpa guru kau, banyak perkara lah. Tok molek lah. Tok jadilah. Tok comel lah. Payah gitu. Jangan jumpa guru lah. Kita buat sendiri, maka akan molek semua. Tak pernah pun tok molek. Saya biasa buat bandingannya, jangan jumpa doktor. Jumpa doktor kok, macam-macam penyakit yang dikata ada kita. Tapi kalau tak jumpa doktor, tak ada penyakit. Khabar-khabar kritikal. Pergi jumpa doktor kata balik baca Yasin sudahlah. Berat sangat dah ni. Tak molek semua dengan diaku oleh guru kita. Kita belajar. Molek gitu lah. Kita dah intibar. Molek semua sebut dah sana. Molek dengan guru. Bukan guru yang akui. Molek dah tu. Tapi kalau boleh buat comel sikit lagi. Gitu je lah. Itu guru yang beritahu kepada kita. Bukan kita sendiri. Makna sehat ke tak sehat ke, doktor yang kata. Sehat. Doktor kata ni banyak penyakit dah ni, kena berobat, kena jaga makan. Doktor lah pada ni. Sama ada dia kata sehat ataupun tak sehat. Jadi kita ni macam mana? Sehat ke tak? Saya sehat. Pergi periksa doktor dah. Dak. Macam mana? Boleh pakai tak tu? Saya sehat. Dak. Pergi periksa dengan doktor mana? Tak ada. Rasa sendiri. Rasa okey je tu. Rasa okey je. Mana apa ni? Boleh pakai ke tak? Kita kata kita sihat tu. Tapi kalau jumpa doktor, memang doktor ni payah lah mai doktor ni. Begitulah, beginilah, kemudian kena makan obat lah, jangan makan makanan ni lah. Banyak payah. Makanan yang dia kata kita jangan makan ataupun kita kurangkan makan, kita berahi sangat-sangat. Tu payah ni doktor ni. Yang mana masa-masa dulu kita nak makan makanan kita suka sangat-sangat ni, kita duit kurang lagi masa dahulu, tanggungjawab jadi banyak lagi, anak-anak ramai lagi sekolahnya. Sekarang ni lepas dah. Mana anak-anak pun lepas dah, mana duit jadi boleh pakai banyak lah. Masa ni lah pulaknya doktor kata jangan makan, kurangkan makan. Kenapa pergi cari doktor? Jangan cari doktor, gomo je lah. Ada ni. Kenapa cari guru? Gomo je lah. Molek je. Molek pada kita. Molek lah. Sebab tu ada orang, abang apa ni, menipu diri sendiri. Siapa aku sudah tak ambuh jumpa dengan doktor. Tak ambuh jumpa doktor. Sebab apa? Dia tak mau dengar. Hak khabar, hak akan ganggu hati je dia. Nanti kan dia beritahu penyakit tu, dia beritahu penyakit ni, kan serabut kita kan. Akhirnya tidur pun tak lena. Dia tak mau dengar gitu. Lepas tu dia tak mau jumpa doktor. Makna biar hidup ni happy. Gitu. Itu menipu diri sendiri gitu. Ni. Dia kalau jumpa doktor, jadi adalah perkara-perkara yang doktor beritahu tu. Allah, kejutnya kita. Mana bukan terganggu hati kita.
Jadi banyak benda lah pulaknya hak jadi tak happy kita. Jadi dia tak mau dengar tu, dia tak mau jumpa doktor. Tak mau jumpa doktor. Biar mana happy semua. Rasa sihat semua. Boleh makan apa yang kita nak makan. Tak ada lah orang nak nasihat, jangan makan, kurangkan makan, tak ada. Ada orang seumpama tu. Tu buat bandingan. Jadi samalah juga kita ni. Rukun-rukun qauli dalam sembahyang ni hanya ada 5 sahaja. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, selawat selepas tasyahud akhir, kemudian memberi salam. 5 saja rukun qauli. Sekarang ni kita bicara rukun qauli takbiratul ihram. Hanya 2 lafaz sahaja, 2 kalimah sahaja. Allah dan Akbar. Bakilah molek. Kalau pergi pula pada Fatihah, Fatihah panjang lah rukun qaulinya. Walaupun Fatihah panjang rukun qauli, itu satu surah daripada 114 surah. Satu surah sahaja. Mudah sangat-sangat agama ni. Bayangkan kalau rukunnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. 4 rakaat 4 ada rukun qauli. Mana? 4 rakaat 4 rukun, 4 surah menjadi rukun qauli. Surah Al-Baqarah pula, bukan juz amma. Kalau juz amma pun rasa macam berat dah juga kitanya. Rakaat pertama rukun qaulinya sabbihi. Rakaat kedua rukun qaulinya hal ata. Rakaat ketiganya lam yakuni. Tu pun dan juz amma. Berat apanya cik? Orang hafal satu Al-Quran boleh. Adalah tu kata bukan atas orang, tak adanya, tak ada berat-berat. Bukan masalah atas orang. Nak ceritanya satu Al-Quran boleh dihafaz. Kita hanya satu surah Al-Fatihah 7 ayat sahaja yang nak kena perbetulkan, baca molek di hadapan guru. Ini bukan masalah atas orang. Ini memang benda mudah sangat-sangat. Agama ni mudah sangat-sangat. Tapi kita kata nak agama, sembahyang tiang agama. Tapi dengan berani rukun-rukun qauli, kita hanya membaca sendiri-sendiri. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat dan mendengar apa yang kita duk baca tu. Lepas tu kita maknanya kita boleh sembahyang, berdiri, rokok, sujud, duduk, tapi bacaan kita sendiri-sendiri. Ni memang beranilah, berani. Panggil apa ni? Orang yang tak kenal Allah Subhanahu wa taala ni biasa ni. Bukan tak kenal makna kafir, bukan ni. Kalau dia berpegang tu, dia berpeganglah Allah mengetahui, Allah mendengar. Tu tetap dah kita orang Islam yang beriman pasti berpegang seumpama tu. Tapi hati, basirah, mata hati memang tak ada. Mati kita panggil. Sebab apa mati? Sebab kita berani mendirikan sembahyang tiang agama. Tiba-tiba kita berani hak rukun qauli tadi kita baca sendiri-sendiri. Kenapa ada orang dia sangat-sangat amati? Sebab hati dia terbuka. Dia takut nak menghadap Allah. Dalam keadaan bacaan salah, dalam bacaannya pendek-pendek je. Tadi hak Fatihah, satu je surahnya, 17 rakaat surah Fatihah je. Semayang sunat berapa rakaat pun, ratus ribu rakaat pun semayang sunat, satu je Fatihah je. Pergi pada sepanjang jenazah, Fatihah je. Hak Quran ni kita sebut jenazah, hak Quran Fatihah je. Kenapa orang ni jadi dia cari guru, dia baca Fatihah? Walah tak payah dah. Sebab apa? Ramai guru dah yang kata Fatihah dia tu okey, tapi dia amati. Sebab apa? Hati dia tu terbuka. Kalau hati orang mati, orang mati. Kalau kita cerita orang mati, kalaulah orang ceramah,
Baca Fatihah kena baca molek, jaga huruf, jaga tasydid. Orang mati ni, orang mati hok tengah nak mandi tu. Ada bunyi apa-apa tak? Ada terkesan apa-apa tak? Ada. Orang hidup hati mati gitulah juga. Orang duk ceramah, cerita bab hukum hakam semayang contohnya. Fatihah tu kena cari guru. Ada tak kesan apa-apa? Tak ada. Sama macam hok mati dah tu. Sebab apa? Sebab dia mati dah. Hati dia mati. Tak ada kesan apa pun. Tak ada mari macam mana saya. Tak ada. Ingat tu ingat. Sekarang ni betul tak betul bacaan. Mana ceritanya apabila sebut, apabila peringat pun tak rasa apa. Sebab apa? Hati mati. Tu saya ni buat banding dengan orang mati tu. Kalau cerita orang mati ni yang pelik pula. Bila pula ustaz ni orang mati apa dia sebut apa-apa memang dia tak terkesan apa pun. Buat banding kan. Kita bukan nak cerita orang mati tu. Makna kalau orang hidup tapi bila cerita bab hukum hakam, bab rukun-rukun ni kena jaga molek, tak terkesan apa pun. Maknanya matilah. Hati tu mati. Semayang tak pernah tinggal. Tapi semayang dengan berani. Orang dok semayang berani. Tinggal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semayang tanpa ilmu, mereka lebih berani daripada orang tak semayang. Ada ni. Orang meninggalkan sembahyang memang berani langgar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani. Hati memang tak ada. Sebutlah macam mana pun. Sebut kata tinggal sembahyang, satu waktu cukup dah. Nama tercatat di pintu neraka. Tak ada rasa apa pun. Mana hati mati. Orang semayang, tapi semayang cara sendiri. Semayang ni ada syarat, ada rukun, ada syarat bagi tiap-tiap rukun, ada syarat berjemaah, kena belajar molek. Tak terkesan apa pun, hati mati. Tapi saya sebut saat ni, di mana pula kata orang semayang tanpa ilmu lebih berani daripada orang tak semayang? Orang tak semayang ni memang berani sangatlah langgar hukum Allah. Kenapa pula kata orang semayang tanpa ilmu lebih berani? Hak ning ni dia berani dengan bahu tinggal semayang. Hak ning dia berani aku semayang pun biar. Aku tak mau belajar, aku nak main cara aku. Kalau kira. Contoh ni. Anak kita perintah apa? Dia buat senyap je. Oh berani budak ni nak nyakit kata ni. Ada ni. Berani. Dia mak ayah dia suruh buat apa, dia senyap je. Beranilah panggil. Kalau budak hak tak berani, dia akan buat. Tapi kalau disuruh, dia pun buat. Tapi buat cara dia. Mak ayah kata jangan buat gitu, buat gini, dia tak peduli. Hak ni lagi berani. Ni lagi berani. Sebab apa? Dah suruh sangat aku buat. Lepas tu buat apa gitu tu? Tak kena, tak betul buat gitu. Biar. Pandai, dah suruh sangat. Ada ni. Mana berani lagi orang yang semayang tanpa ilmu daripada orang yang tak semayang. Orang semayang tu memang berani lah. Tu langgar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajipan agama Allah tiang pula. Betul orang semayang ni pula tanpa ilmu. Mengadap Allah Subhanahu wa ta'ala tiap-tiap 5 waktu. Rajin pula semayang sunat. Tapi macam mana? Dengan hukum hakam hak diajar oleh Nabi hak dalam sembahyang. Walah kalau kira bab belajar ni belajar semayang lah mudah. Sebab apa? Sebab hak kita praktikal sepanjang hari. Sehari-hari 5 kali buat semayang ni. Tidak sama dengan belajar bab puasa. Nanti Ramadan barulah kita belajar awal-awal tak ingat sebab kita tak puasa lagi. Tahun lepas kita belajar dah, tak ingat dah sebab tahun lepas. Ada pun semayang ni mudah je. Mudah je. Hak bab fi'li pun mudah, hak bab qauli pun mudah. Bayangkan kalau tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang ni
orang yang meninggalkan sembahyang memang jelaslah tidak ada sembahyang. Ada ni. Orang yang sembahyang tapi tidak melengkapkan hukum hakam dia, namanya pun tak sembahyang. Hak biasa saya duk sebut semua tu hadis khalaq bi rafi' tu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tu. Hak Nabi kata fa innaka lam tusalli, kerana kamu belum sembahyang. Tengok. Maknanya sembahyang yang tak betul, hak khalaq bi rafi' ni 3 kali buat sembahyang cara dia. Dia kata kamu belum sembahyang. Maknanya bukan orang tak sembahyang je ni tak ada sembahyang. Orang hak sembahyang pun kalau tidak mendapati hukum hakam, hukumnya dok sembahyang. Lepas tu bila hukum dok sembahyang, tiang agama tak dok, lepas tu cabang agama, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala membaca Al-Quran, pahala berselawat, berzikir. Nak buat mana pahala kalau tiang tak ada? Ada ni. Pentingnya semayang ni sampai ke budak 7 tahun tu Nabi perintah dah. Pada mak ayah 7 tahun tu perintah dah. Suruh semayang. Puasa tak ada. Lepas tu mazhab Maliki, anak yang belum balik kita tak payah suruh dia puasa. Kita mazhab Syafi'i, jadi puasa pun sama juga. 7 tahun kita kena latih dah dia puasa sekadar-kadar kemampuan dia. Mazhab Maliki tak ada. Tak salah siang ke budak tu lapar dia. Hak mana 7 tahun tu kita kena suruh najar sembahyang. Bab puasa, apabila dia balik, dia akan puasa sendiri, apabila sembahyang dia cukup. Sebab tak ada orang sembahyang yang tidak puasa. Tak ada. Orang sembahyang cukup, puasanya tidak ada. Melainkan perempuan haid. Tu cerita lain lah tu. Maknanya orang sembahyang pasti puasa. Orang puasa tak semestinya sembahyang. Puasa tak semestinya sembahyang. Tapi kalau orang sembahyang pasti puasa. Kita pernah jumpa seseorang, Allah dia 5 waktu sembahyang tak pernah tinggal. Ramadan tak puasa, tak ada. Sebab itulah mazhab Malikinya hanya sembahyang sahaja. Sembahyang sahaja. Hak diwajibkan kepada ibu bapa, suruh dan ajar umur 7 tahun. Puasa tak ada. Puasa tak payah. Kesian ke budak tu, lapar budak tu. Dia sembahyang yang sebenar, dia balik, dia akan puasa sendiri. Sebab apabila sembahyang pasti berpuasa. Tapi Nabi perintah 7 tahun ni bukan suruh sembahyang saja. Termasuk alimus sabiyas salah. Nabi kata, ajak oleh kamu akan anak kamu akan sembahyang apabila umur 7 tahun. Ajar dah umur 7 tahun tu. Ada ni. Ajar hukum hakam sembahyang. Ajar molek bab taharah. Ajar molek bab berwudu. Mana kena ajar molek. Ni kita dah budak tu masuk bilik mandi, ambil sembahyang konon-kononnya, dia pun keluar. Kita tengok muka basuh bibir kurang je. Pada ni kita kata kot seluar pun tak sisi-sising pun. Nampak basuh kot depan kaki je barangkali. Sebab apa? Sebab dia nak kejar, nak cepat. Ada sambung pula TV ni contohnya. Dia masuk tu sekadar masa iklan, dia masuk sekejap bilik mandi untuk ambil air semayang. Ada ni. Kita kata okey tu, main-main dah. Okey dah. Tak lepas kewajipan ibu bapa. Budak tak ada hukum, kita ibu bapa tak lepas kewajipan. Ni tanggungjawab. Kemudian pastikan ajar tu ajar. Ni ajar macam Hidayatul Sibiang ni lah. Ni Hidayatul Sibiang ni petunjuk bagi kanak-kanak. Ni ajar macam ni. Yelah, kalau kita ajar bab niat. Kena ajar gitulah. Kalau sembahyang fardu Zuhur qasa ta'arud ta'ayyun. Anak kita pula pergi sembahyang Jumaat, lelaki 7 tahun kita buat sembahyang Jumaat dah. Tapi sekarang ni 15 tahun ke bawah masih lagi tidak dibenarkan di Terengganu kita. Ke Malaysia pun sama. Jadi bila anak kita pergi sembahyang Jumaat, kita kena ajarlah ke dia pula.
Kalau semai Zuhur, qasar ta'arud ta'ayun. Tapi kalau semai Jumaat, kena tambah satu lagi wajib. Qasar ta'arud ta'ayun. Kamu kena niat sebagai makmum. Wajib niat makmum tu. Kena ajar gitu pula. Kalau anak kita tanya pula, kalau semai fardu Zuhur niat makmum apa hukum? Kita kena ajar ke dia. Niat makmum tu kerana kita nak mengikuti sekalian hak perbuatan, hak rukun tu iman. Ya gitu je. Kalau tak niat makmum, sah. Tapi mana lakon-lakon jadi belakang, tapi kena jaga pula sebab kita bukan makmum. Adapun kalau Jumaat, kalau kamu tidak niat makmum, sama macam tak ada qasar ta'arud ta'ayyun lah, tu wajib. Kena ajar gitu lah. Kalau nak cerita buat semai sunat, kita ajar semai sunat ni hak dalam niat ni berapa wajib. Ada ni. Ni ajar ni. Hak dia punya bahagian-bahagian juzuk dalam niat. Kalau setakat rukun yang pertama niat, rukun yang kedua takbiratul ihram. Tu dak tu umur 5 tahun 6 tahun tu. Nak ngapa-ngapa rukun 13 tak cukup. Kita ibu bapa. Ni tiang agama anak kita ni. Mana kita? Lepas tu kata kalau kita balik pada ilmu asas, tak dang kita nak itah orang lah, bahagian kita pun banyak kecuaian, banyak kita perlu wajib bertaubah kepada Allah, dan banyak kita kena bersyukur kerana Allah masih lagi beri masa umur pada kita yang kita berpeluang untuk bertaubah. Jadi tak ada lah kitanya orang tu orang ni, tak ada lah bahagian kita. Ini ilmu fardu ain, hak bahagian kita. Mana kena ajar daripada budak lagi, biar betul-betul. Kemudian kalau rukun-rukun kauli pula, biar dia kata betul-betul. Takbirnya biar kita dengar betul-betul. Dia takbirnya macam mana, Fatihahnya, tasyahudnya, selawatnya, salamnya. Jadi orang kata guru yang mengakui, guru yang pertama mak ayah lah. Guru yang pertama ibu bapa. Ibu bapa lah guru yang pertama pada segala-gala perkara. Mana guru pada menunjukkan contoh tauladan. Baik ke, ibu bapa lah guru. Hak buruk ke, ibu bapa lah guru. Ke mana? Dan siapa anak kita tu tengok hak perbuatan? Mak ayah lah. Baik pun, jahat ke buruk ke, anak tengok. Itu guru. Dia kalau mak ayah tak pandai, jangan jadi mak ayah dulu. Belajar dulu baru berkahwin. Nak berkahwin, bukan hanya kita ada kerja duit cukup untuk tanggung keluarga. Kita kena ada ilmu untuk mencukupkan hak rohani. Anak bini kita akan datang, baru boleh berkahwin bila ilmunya cukup. Tapi kalau nak tunggu ilmu cukup baru berkahwin, jadi lambatlah boleh berkahwinnya. Maknanya kita berkahwin, kita sama-sama belajar. Gitulah, sama-sama belajar. Tapi kitanya sama-sama himpung harta banyak. Anaknya berjaya belaka dunia. Bila sama-sama belajar, selepas pencing baru sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang panjang umur, tapi ada orang pencing tak pencing pun, dia buat kerja lain, dia tak mikir pun buat ilmu. Itu bahagian masing-masing. Mana alhamdulillah. Tapi bila kita belajar tu kemudian banyaklah ini kesalahan kita, kecuaian kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mereka sudah hidup sendiri. Mereka kena cari sendiri ilmu. Cuma kita sebagai bapa, kita kena nasihat. Suruh makruf, cegah mungkar, itu kewajipan kepada kita. Itu jelah. Hak kita cuai tu, kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak kita tak belajar juga, diteruskan dengan kehidupan tanpa ilmu walaupun rajin semayang, maknanya kita sudah kemungkinan untuk setakat anak tu terputus dah waladun salihun, hak pahala yang berpanjangan. Tapi terputus tu dia betul anak.
Mudah-mudahan hak anak kepada anak kita cucu tu pula dia jadi lain pula balik pada ilmu. Mudah-mudahan. Tapi kalau anak kita gitu, cucu kita pun samalah. Maka putuslah kitanya bahagian waladun solihun. Lepas tu macam mana? Kita cari pula sedekatun jariyah. Gitulah pulaknya. Cari sedekatun jariyah. Lepas tu kadang-kadang orang-orang ni dia mudah-mudah sangat nak infak sebab apa? Dia nak sedekatun jariyah. Hak anak-anak dia kata setakat kita nasihat tu hak turut tu turut, hak tak turut tu ada tahu je. Hak salah kita bertaubat dengan Allah Taala dah. Tapi kita tak ada hak bahagian pahala berpanjangan. Maka dia ambil hak sedekatun jariyah. Situlah pula. Tapi kalau tu tengok orang muda-muda lah hak belajar, Allah lah berturuhnya dia Tuhan pilih. Mana kalau tu tengok kadang-kadang setengah-setengah tempat tu dengan anak-anak duduk di beranda-beranda masjid kuliah maghrib, kita kata susah tu. Susahlah dengan anak-anak nak belajar sekelamin. Maknanya alhamdulillah Tuhan buka ke dia, bukannya mudah. Oh, kalau tak mau belajar alasan besar dah tu anak kecil. Tak alasan besar. Kenapa tak belajar? Anak kecil. Nak pergi belajar macam mana? Anak pula ni apa kata? Ni hak seorang ni anak pun. Kerja dia anak hak beratur pas seorang. Nak belajar macam mana? Ya. Ada orang tak semayang. Kenapa? Kerana sibuk dengan anak ramah, tak ada nak semayang. Ada orang alasan seumpama tu. Kita kata bukan alasan. Tu bagi kita orang hak semayang. Sama juga dengan belajar. Semayang wajib fardu ain, belajar wajib fardu ain. Boleh dah nak alasan tak belajar kerana anak. Sama dah boleh dah alasan tak semayang kerana anak. Tak boleh. Tapi ada orang alasan gitu. Kenapa tak semayang? Kerana sibuk dengan anak. Kenapa tak belajar? Kerana sibuk dengan anak. Yang kamu pergi beranak dulu tu kenapa? Belajarlah dulu. Kalau kira pula kota. Aku macam mana? Belajarlah dulu. Tapi nak ceritanya bersungguh. Bersungguh. Padahal kira anak ni faham je lah budak. Kalau kecil dah apalah besar sikit. Lelah. Semayang pun bergilir. Kadang-kadang isyak tak semayang mak. Ayah je semayang. Kadang-kadang dengan ayah pun balik. Sebab apa? Tak ada nak kontrol. Mari belajar je. Kadang-kadang mak tak semayang, ayah semayang. Kadang ayah je boleh semayang. Tapi ada pula jenis bagi. Ni mak pegang, ni ayah pegang. Tak semayang dua-dua. Isyak balik Isyak dia balik main di rumah. Dan sebab muka ni mak jaga, ni ayah jaga. Dah main isyak nak lepas apa? Susah. Mak pun tak dan. Mana apa ni? Tuhan beri ke dia gitu. Belajar. Ada setengah-setengah tu belum berkahwin tapi rajin dah belajar nak melengkapkan ilmu asas. Tu lah. Itu bahagian dia lah. Ni bertuah sungguh lah ni. Ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita yang kena ajar sendiri. Kita lah sebagai guru yang pertama kepada anak-anak kita. Bila anak kita pergi belajar kat luar pula, kau kemas pula bacaan-bacaan dia dengan guru yang lain yang lebih mahir. Tapi untuk bahagian kita nak ajar untuk semayang, boleh dah. Sebab itulah bacaan kita yang kita terima daripada guru kita, yang guru kita kata bacaan ni okey dah untuk semayang. Untuk bahagian kita ni sebagai mak ayah. Dan kita ajar tu lah kepada anak kita je. Tapi tak akan jadi sempurna lah sebagian bacaan orang qari. Tu kena ngaji kat luar lah pulaknya. Nak jadi sempurna. Yang kita ajar rukun-rukun qauli dalam semayang ni untuk setakat sah semayang. Kita pun belajar dulu setakat untuk sah semayang. Gana. Ialah Fatihah sahaja. 7 ayat sahaja. Itu saja bacaan Quran yang menjadi rukun dalam sembahyang kita daripada budak sampai ke mati. Macam mana kalau sampai mahsyar? Ya Allah, saya tak sempat ya Allah nak belajar Fatihah panjang 7 ayat. Boleh mensabar dia?
Maknanya tak ada alasan lah. Betullah kalau orang Tuhan buka hati, dia belajar, belajar. Orang yang Tuhan buka hati ni, dia belajar comel dah. Oh, dia belajar semacam Fatihah comel dah. Macam guru-guru Quran tu. Anak murid itu guru Quran dah. Anak murid itu guru Quran dah. Anak guru Quran lebih besar kan. Anak murid dia guru Quran, nak mengaji Quran kena baca Fatihah juga dulu. Kata baca Fatihah apa lagi? Dia guru Quran juga. Tak, baca Fatihah dulu. Hak tu guru dia nya. Tak cara dah. Dah comel loteng dah Fatihah dia nya. Qori dah Fatihah dia nya. Tapi tak lepas. Mana nak baca Quran, Fatihah dulu. Baru baca Quran. Fatihah dulu baru baca Quran. Kan dia dak guru Quran, Fatihah awak comel dah. Tak sudah baca-baca lah. Serik kepada baca Quran awak. Ada? Tak ada. Disuruh mula Fatihah juga. Dah Fatihah apa lagi hani? Fatihah. Walaupun kamu ni qari dah guru pun, baca Fatihah. Mesti kena baca Fatihah dulu. Barulah baca surah yang lain. Mana kalau kita kira tak ada benda sekali pun dia tak pernah tegur anak murid dia tu. Sebab Fatihah dia comel lot ni dahnya. Tapi suruh baca juga Fatihah. Kita tak payah belajar Fatihah, comel-comel Fatihah kita kata. Guana kamu. Tak nampak tu. Tapi waktu hakikinya bahagian masing-masing. Itu hakikilah. Kita tugas kitanya menyampaikan nasihat, suruh perkara ma'ruf, kepada kewajipan, cegah perkara munkar, perkara hak salah. Itu kewajipan kita lah. Kemudian macam mana semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni rukun qauli takbiratul ihram, dua lafaz. Dua lafaz pun jaga molek. Dia orang hak jenis tak mau belajar ni, Allah Fatihah. Takkan Fatihah tak betul. Kemudian mana-mana orang belajar Fatihah, cikgu baca Fatihah, dia Fatihah tak betul tu. Dia gitu dia tak pada kawan tu comel sangat dah Fatihahnya. Cuma ada peluang dia pergi baca. Orang yang tak pernah perbetulkan Fatihah, dia beranggapan orang yang duk sibuk perbetul Fatihah tu Fatihah tak betul. Walah tak betul kat mana lagi Fatihah dia nya. Tapi kenapa dia baca juga depan guru? Ni orang panggil orang cermat, orang amati. Mana Fatihah tak betul lah tu. Dia kata tak betul lah. Dia tu tak betul. Dia orang yang Tuhan buka hati, orang yang ada asas. Ini yang saya sebut sebagai contoh tauladan. Maknanya apabila dia pernah duduk belajar agama, duduk pondok, walaupun kita kata tidak beramal dengan ilmu sampai ke dak semayang, tapi ada peluang je. Nak suruh dengar bacaan Fatihah dia. Tengok. Suruh dengar bacaan Fatihah dia. Dia apabila dia belajar pondok tu masa budak-budak, dia betul Fatihah masa budak-budak, walaupun dia tak semayang, tua baru dia bertaubah, dia sembahyang. Kalau dia baca Fatihah pun tak lari. Sebab dia betul Fatihah daripada budak masih duduk pondok, takkan lari. Cuma oleh kerana orang hak reti bahasa ni, dia nak dengar je, nak suruh dengar juga bacaan Fatihah dia. Tapi bagi orang yang tak belajar, bila dia tua-tua, dia bertaubah, dia nak perbetulkan Fatihah, sekali pun tak pernah. Sekali pun tak pernah. Ni tak. Walau tak ada benda dah nak baiki Fatihahnya. Sebab dia belajar daripada budak lagi. Sebab orang tua dia atau pondok, lepaslah kewajipan orang tua. Hak dia tak beramal tu dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada dah cuai orang tuanya. Tapi dengan orang tua tu belajar agama masa budak, walaupun dia tak beramal, tapi bila dia terbuka hati nak bertaubat, dia tahu jalan untuk kembali. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu, cuma dia tak beramal. Dia tahu jalan untuk kembali. Bila jalan untuk kembali ni, dia kira macam pegangan saya nak kena ngaji kitab-kitab tauhid. Padahal dia ngaji dah sebelum ni, tapi dah lama dah tinggal. Dia tahu jalan kembali. Dia nak belajar tauhid, dia nak belajar bab semayang fiqh, dia nak belajar bab bicara sifat-sifat hati. Orang gini payah orang gini ni. Dia pergi masjid-masjid surau, dah mana kitab tauhid tak ada semalam pun. Mana kitab fiqh semalam, tak ada semalam pun. Ni dia masalah orang. Dah mana kitab tauhid?
Orang ramai-ramai lain tu dia mari tunggu je nak ceramah apa ceramah lah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu jalan agama. Dia nak kembali pada agama, dia tak tahu jalan agama. Dia tak tahu pun ilmu mana hak wajib fardu ain pun dia tak tahu pun. Ceramah je lah ceramah. Ini mudah. Tapi kalau ada orang yang tahu jalan agama ni, dia banyak hal lah. Dari mana kita tauhidnya? Kuliah ada semua tiap-tiap malam mana kita tauhid separuh puluh. Satu malam pun tak ada. Jadi orang berkenal masjid pula orang lain tak ada sungguh, dia seorang je sungguh. Sebab apa? Sebab dia tahu jalan. Orang lain tak tahu jalan. Lepas tu yang ditugaskan atur kuliah masjid tu, dia pula tahu jalan. Ni pada ni. Maknanya walaupun dia tak beramal dengan ilmu, tapi tu kesan ibu bapa yang beri belajar agama masa budak. Dia tahu macam mana nak kembali. Walaupun kita kata kalau balik pada pegangan pun okeylah pegangan dia nya. Balik kepada pekos semayang pun maknanya taklah lari jauh. Hak tak comel, tak sunat-sunat je, tak apa tu. Ada ni. Tapi ke mana pun dia nak belajar juga, nak mengulang balik. Mana dia tahu jalan kembali kepada jalan agama yang sebenar. Bukan hanya tua-tua pergi masjid, belajar akidahnya tidak. Belajar bab semayangnya tidak. Cerita bab hukum fi'li, hukum kauli pun tak bercara. Cerita bab hukum hakam berjemaah pun tak bercara. Rajin macam mana waktu. Orang yang mana ni? Dia tak tahu jalan kembali. Sebab dia tak tahu jalan agama. Tak ada agama lah. Tidak ikut jalan agama, tak ada agama lah. Tak. Pergi masjid. Akidah macam mana? Semayang macam mana? Hukum akan berjemaah macam mana? Hati macam mana? Pergi masjid, kita bawa riak. Pergi masjid, kita bawa takabur, sifat iblis. Apa tu? Pada ni. Macam mana orang ni? Bukan jalan agama. Ilmu agama tak ada, amal agama pun tak ada. Tu semayang dah terisi, dah jadi. Kita taklah kata awak semayang saja, awak kena belajar. Kita kata tu. Hak semayang dia tu bagus dah, tapi awak kena belajar. Dia kata awak tak payah semayang, dia tak kena. Awak semayang, belajar. Gitulah. Dia tak boleh nak konsep dah semayang tu. Tapi semayang kedak tanpa ilmu. Tak panggil semayang. Tapi kita tak serta semayang. Semayang kamu tak ada faedah. Dah sebut gitu. Kita kata semayang ni semayang, belajar, jangan semayang saja. Kita tambah kat tu. Kalau semayang kita tak sentuh, kita sentuh tekan supaya dia belajar. Ada ni. Kita ni hanya nak bicara bab takbiratul ihram ni. Jadi panjang. Jadi panjang. Lepas tu tengok dah di whiteboard di luar tu. Whiteboard di luar tu lah. Jadi mahat tahsin ni akan diambil alih. Jadi mahat tahsin ni diambil alih. Lepas tu macam mana kuliah kita pagi Khamis ni? Macam mana? Masjid Raja. Memang Haji Nim Malik ada sebut Masjid Khalifah. Tapi saya ada sebut kemarin nak moleknya tempat yang sama. Tempat yang sama. Mana bukit besar juga. Contohnya Masjid Raja lah. Itu terpulang kepada pihak yang mengatur lah macam mana. Maknanya itu cadangan. Lepas tu pihak masjidnya macam mana, wallahu alam lah. Cadangan. Tapi ni bukan saya yang urus ni, pihak Mahat Tahsin yang urus. Mana dia nak pergi pada Masjid Khalifah tu jadi tempat lain. Jauh tempat lain. Lepas tu kemungkinan ada orang hak sekitar ni mungkin jauh bagi mereka. Jadi kalau kita nak alih juga, kena alih di Bukit Besar ni jugalah. Bukit Besar ni juga. Maka satu lagi pula. Lepas tu satu pula
Satu lagi pula masjid raja ni, dia ruang untuk orang perempuan di beranda-beranda tu luar. Mana kalau orang perempuan tu uzur haid, dia boleh tumpang belajar lagi. Kalau di masjid khalifah tak ada ruang untuk perempuan uzur. Tak ada ruang, kita tengok ruang tu. Kita tengok ruang kepada orang perempuan hak tak boleh masuk masjid. Hak uzur ada haid. Masjid Sultan Muhammad tau. Masjid Sultan Muhammad, masjid besar ni, dia ada ruang luah di sekitar bawah tu. Maknanya situ satu kelebihan tau. Situ satu kelebihan. Yang kita cuma nak kalau boleh di tempat yang sama. Di Bukit Besar juga. Jadi tak boleh pindah jauh. Pindah jauh ni mungkin ada mana ada masalah kepada orang-orang yang hak duduk tempat ni ke macam mana ke. Tu adalah orang seumpama, ada orang seumpama tu. Ada seumpama tu, mana kita pindah mana pun diturut. Tapi ada orang yang dia kemampuan dia terhad. Mana kalau jalan kaki hok duk kampung ni, kalau pergi kampung lain go, kena lakoh pula tipe light, berapa tipe light nak sampai masjid khalifah tu. Jadi satu masalah lah juga. Waktu kena kira kat situ mana seeloknya di tempat yang sama. Tapi macam mana wallahu alam, sebab kita ni sampai kepada 15 hari bulan 10. Mana dalam sebulan lagi lah. Mana kelas kita ni di tahsin Quran ni sebulan lagi. Bukan berpindah lalu dah. Pada ni. Cuma cadangan gitulah. Cadangannya biarlah hak tempat yang dekat dengan hak Mahat Tahsin ni lah, Bukit Besar ni juga. Tu tengoklah macam mana. Jadi tempat Mahat Tahsin ni dia akan jadikan ni mahat untuk hafaz Al-Quran bagi budak-budak perempuan. Kan bangunan ni kan bangunan maidan kan. Hak diserah kepada majlis agama dah kan. Jadi akan buat tahfiz untuk budak-budak perempuan. Jadi mana tempat ni akan digunakan sepanjang masa lah. Adapun kalau buat kuliah ni hanya sekali, 2 kali sehari, lepas tu kosong lah. Gitu je lah. Kita tengoklah macam mana. Waktu mana tak ada keputusan tetap lagi lah. Tapi di antara cadangan hak mula-mulanya Masjid Khalifah. Kemudian cadangan yang kedua ni Masjid Bukit Besar. Jauh Masjid Khalifah tu. Banyak tapi light nak kena lakoh tu. Orang-orang kawasan ni orang-orang tempatan di Bukit Besar ni, mana seeloknya biar Bukit Besar jugalah. Tapi tu tertunggu kepada persetujuan pihak masjid Bukit Besar lah macam mana. Ada orang yang tidak ada kemampuan. Bukan semua orang ada kemampuan belaka. Ada orang yang tak ada kemampuan. Orang yang mana dia hanya boleh belajar kalau kelas tu ada kampung mereka. Ada orang ni dia boleh pergi ke mana-mana. Sebab di tempat dia sempit tau. Tempat dia sempit dan sekarang ni kena ada penjarakan. Maka tak boleh lah. Kalau tak ada penjarakan boleh lah lagi. Kalau ada penjarakan, kalau tempat tu tak luas, jadi tapi insyaAllah lah macam mana. Kita tengok dulu macam mana. Saya kata molek juga hari Khamis boleh rehat pula sehari lagi. Rehat sehari lagi. Tutup tu boleh rehat. Tapi waktu pun kita tak ada keputusan lagi lah. Tapi Haji Nik Malik kata tak apalah, dia akan berhubung lah dengan pihak masjid macam mana. Kita tengoklah perkembangan masjid. Sebab kita ada sebulan lagi. Cik kena cari bas suti aku orang sini. Bila dok cik jangan kata gitu. Tak semestinya orang ada kereta belaka. Orang mari belajar ni kadang menumpang je. Setengah tu menumpang. Kadang-kadang satu kereta tu 2-3 orang menumpang.
Lepas tu kadang-kadang apabila hak dereba tu uzur ke apa ke, jadi hak menumpang tu kok terkia-kia nak panggil siapa lah. Dah dia hanya menumpang. Tiba-tiba yang ditumpang tu tiba uzur dah. Yang ditumpang tu meninggal. Tu banyak berlaku apa seumpama tu. Lama-lama baru ada pula ustaz barulah jumpa hak boleh tumpang kereta baru pula, dia kata lama tak boleh mari belajar. Dia cerita gitu, kita tak perasan, tapi mana lama tak boleh belajar sebab hak saya tumpang tu meninggal, dia kata. Jadi duk cari lama jugalah, dia kata tak boleh mari belajar sebab tak ada kenderaan. Dia hanya menumpang saja. Barulah boleh pula menumpang. Ada pula tumpang orang lain. Ada orang gitu. Bukan semuanya ada kereta. Habis. Kita sambung balik hak syarat takbiratul ihram ni. Dan ketiadaan man akan hamzah lafaz Allah. Hak maknya macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia panjang pada hamzah Allah tu. Dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Tu bi hamzah istifham dipanggil. Saya walaupun kata Allahu Akbar, tapi saya tak maksud adakah. Walaupun tak maksud sekalipun, maksud dia adakah. Lepas tu macam mana? Macam mana apa? Takbiratul ihram tidak cukup syarat. Sembahyang tidak sah. Bukan sembahyang batal ni. Batal ni hak sah. Tiba-tiba masa baca Fatihah salah, batal sembahyang. Tu. Ni takbir ni. Baru nak masuk sembahyang baru ni. Tak sah sembahyang sebab syarat takbiratul ihramnya tidak lengkap. Adakah Allah Maha Besar? Kalau kita waswah, kalau kita pula syok kepada adakah Allah Maha Besar, tu jatuh kufur lah. Tapi tak ada orang syok pada ni. Tapi takbir dia sudah salah. Allahu Akbar. Ada? Waktu pernah saya tegur. Dia macam dia payah nak dapat niat. Dia jadi macam dia jadi macam dia duduk tarik niat. Duduk tarik niat. Allahu Akbar. Jadi dia akbar tu dia beres dah niat dia. Jadi akbar tu dia lepas-lepas gitu je. Tapi masa Allah tu dia dia nak tarik niat. Ada ni. Sebab itulah bab muqaranah akan bicara di hadapan. Di bawah tu akan bicara bab muqaranah, maknanya syaratnya niat ni kena muqaranah dalam takbiratul ihram. Kena muqaranah, kena serta dalam takbiratul ihram. Jadi hak kata niat ni wajib muqaranah, wajib serta di dalam takbiratul ihram. Waktu tu kita kena berhalus sikit lah. Sebab wajib muqaranah dalam takbiratul ihram mazhab Syafi'i sahaja pandangan yang muktamad. 3 mazhab lain, mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke, dan pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i tidak syarat muqaranah. Dibenarkan niat dahulu daripada Allahu Akbar. Ni kita kena tu jugalah sini ni. Kita kena keluasan sedikit. Bukan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali saja. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pandangan ni ada dalam kitab Sabila ataupun dalam kitab Burhatul Tulab. Ada pandangan dhaif ni didatangkan dalam kitab Sabila ataupun dalam kitab Burhatul Tulab, kitab Jawi atau didatangkan pandangan dhaif ni yang sama dengan 3 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tidak disyaratkan niat tu dalam Allahu Akbar. Diharuskan niat sebelum Allahu Akbar.
Jadi baru kita dok mati situ kena mukaranah. Sebab terkadang orang ni tak sama. Dia agak payah nak dapat niat. Bila dia kita duduk berat seumpama tu, niat dia dapat dalam takbiratul ihram, takbir dia pula jadi salah. Jadi takbir jadi rosak. Hak tu contoh Allahu Akbar. Ada orang Allahu Akbar. Nanti akan bicara di hadapan. Akbar, Allah Maha Besar. Akbar, Allah geduk. Mana lain? Nanti akan bicara di hadapan. Ada ni. Kenapa jadi akbar? Nampak tu tangan dia pegang, peluk. Apa? Sebab kita berat. Kita berat. Bukan kita nak buat mudah-mudah dalam bab mukaranah ni. Tapi maknanya kita kena buka sedikit lah. Kemudian satu lagi perkara, bagi orang yang kesukaran untuk mukaranah, sertakan niat dalam Allahu Akbar, dia ada kesukaran, dia payah, dia jadi waswas, dia payah. Mazhab Syafi'i sendiri pun membenarkan, memaafkan di niat sebelum sedikit daripada Allahu Akbar. Ada ni. Mana niat dahulu baru takbir. Mazhab mana? Mazhab Syafi'i hanya kepada orang yang kesukaran untuk muqaranah sertakan niat dalam takbiratul ihram. Adapun hak tadi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, tak kira kamu mudah dapat muqaranah ke payah ke, dibenarkan niat dahulu daripada takbiratul ihram. Mutamat Syafi'i tak boleh. Wajib muqaranah sertakan niat dalam takbiratul ihram. Melainkan kalau orang yang sukar untuk muqaranah, untuk sertakan niat dalam takbiratul ihram, dibenarkan niat dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Sebab tu dalam kitab-kitab, orang yang takbir berulang-ulang kali ni, dua kerana sahaja. Satu, sama ada khabal fil akli. Yang kedua, au jahlun fid din. Orang takbir berulang-ulang ni, yang pertama, kerana khabal fil akli ni, kepala masuk air, kepala jeng. Khabal fil akli ni bukan orang kita panggil kepala masuk air lah. Orang ni kita tak boleh bicara lah, sebab dia tak makan saman. Tak makan saman lah. Dia tidak ni kepala tak comel. Dok, dia orang molek. Au jahlun fid din, jahil agama. Kenapa pula jahil? Dia takbir berulang-ulang kali tu kerana nak muqaranah. Kenapa kamu berulang-ulang? Kerana saya payah dapat muqaranah. Dan kalau kamu payah dapat muqaranah, niatlah dahulu sebelum takbir. Mazhab mana? Mazhab Syafi'i lah bagi kamu. Mana kamu berulang-ulang tu kamu masih lagi jahil. Au jahlun fid din, ataupun jahil agama. Dan kalau kamu kesukaran, maka mazhab Syafi'i membenarkan. Tapi bagi orang yang kesukaran untuk muqaranah lah. Hak kita molek-molek ni dapat muqaranah, wajib sertakan niat dalam takbiratul ihram. Hanya untuk orang-orang yang kesukaran sahaja. Tiba-tiba dia kesukaran, dia tak niat sebelum takbir, dia masih lagi nak niat dalam takbir, akhir takbir berulang-ulang, jahil. Sebab nak kata khabal fil akli, kepala masuk air, dia orang comel, jahil. Jahil apa ni? Saya nak pakai mazhab Syafi'i, wajib muqaranah, bukan bagi awak. Awak ni sukar untuk dapat niat, dibenarkan niat dahulu sedikit. Maka tidak adalah takbir berulang-ulang kali. Sekali-sekala terjadi tu tak pelik lah. Sekali-sekala. Jadi satu kali tu, jadi takbirnya tak jadi niat. Tu kita letak. Sekali-sekala tu adalah. Ni takbir. Imam rakaat, boleh lalu. Kata. Pandai dia. Nak jadi masbuk. Masbuk lah tu. Masbuk apa? Dia berdiri lama dah. Masbuk. Itu takbir.
Kalau dia berdiri saja je, imam rokok baru dia pun Allahu Akbar, masbuk juga. Sama macam bulan Ramadan tu lah. Tu imam takbir tarawih dia duduk. Hati dulu dia kata. Nanti imam baca surah dulu, imam baca baru dia pun bangun. Orang lain pun muskil. Ustaz masbuk lagi ke dia sengaja? Masbuk lah. Dia ada situ. Iyalah. Masbuk lah juga. Kenapa? Kamu nak sama ke? Buatlah. Ada orang lain tak puas hati lah. Relax duduk. Nanti imam baca surah dekat-dekat Nabi surah dia pun bangun. Allahu Akbar. Imam rokok dia pun rokok. Masbuk juga. Masbuk lah. Ada ni. Sengaja iyalah. Masbuk lah. Jadi macam tadi Allahu Akbar dia lepas tangan. Tak jadi. Allahu Akbar dia lepas tangan. Tak jadi. Imam rokok Allahu Akbar. Okey dah. Dia pun rokok. Ada juga macam tu. Ni pada ni. Dia takbir, kemudian kalau niat dia sudah okey tapi dia rasa tak sedap, tak puas hati, dia berhenti, dia letak tangan, dia berhenti semayang, haram. Haram tu. Lepas tu berulang-ulang haramnya. Dan kenapa dia lakukan? Dan dia diperdaya oleh syaitan, waswas. Perdaya syaitan. Haram-haram gila. Ada orang sampai imam beri salam, tak dapat mukaranahnya. Sampai imam beri salam, dia Allahu Akbar. Takbir pula bukan perlahan-perlahan, terganggu orang sebelah. Tak dapat sampailah imam beri salam. Imam beri salam, adalah pula makmum hak lambat tambah rakaat. Gitu pula belakang makmum hak tambah rakaat tu. Siapalah hak makmum tambah rakaat beri salam juga. Akhir balik di rumah. Ada bukan kadang-kadang perkara tu menyebabkan mengganggu jemaah. Orang seumpama tak datang berjemaah lah, baiki diri dulu, main di rumah dulu. Sebab dia mengganggu jemaah, sebab suara dia kuat, ganggu orang semai, hukumnya haram. Pada ni. Tu kena belajar molek lah, kena belajar molek. Mana kalau sukar untuk dapat niat, dibenarkan. Dahulu sedikit niat tu sebelum daripada takbir tu ihram. Cuma sebut tadilah, supaya jangan kita mati tu janganlah. Sebab takut jadi takbir itu pula dengan Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Ni pun saya pernah tegur juga. Kata macam mana ni takbir seumpama tu. Nak tegur, yelah, kena tutu juga. Lepas beri salam, lepas baca doa, berjabat tangan, ustaz, dia kenal. Tak apalah dia kenal, alhamdulillah dia kenal. Kita boleh nasihat. Dia kenal. Mana nak cakap sikit cakap. Tak ada orang, tidak akan ada orang akan marah kalau kita perbetulkan, sebab kita tidak memalukan orang lain. Orang sebab bukan depan orang ramai. Mana kita cakap secara berdua sahaja. Kena buat molek tu, kata kena perbetulkan tu. Akbar, berubah makna tu. Pada ni. Dia pun terima kasih lah, tak ada apa-apa. Lepas bahagian kita. Dan pernah satu kali tu memang takbir dia kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir tu ihram dia kuat. Dia nak dapat mukaranah tu, nak dapat niat. Jadi takbir tu kuat. Jadi mana kalau kita dalam satu surau tu memang dengarlah takbir ihram tu. Nak tegur macam mana? Kata tak boleh tegur dia orang backing. Kata tak boleh kena tegur. Bila tegur cara betul benar, cara beradab, seorang sama seorang tak ada marah-marah, terima kasih. Marah dia kalau kita tegur depan orang ramai, malu dia. Tak ada marah. Cuma wallahu alam lah, selepas daripada tu takbirnya sudah tak kuat. Takbir sudah tak kuat. Di takbir Allahu Akbar lagi ke ataupun Allahu Akbar ke, wallahu alam, sebab tak kuat dah. Sebelum ni kita dengar satu surau, sebab dia takbir dengan kuat, jadi nyata. Lepas tegur tu, lepas tu ajar dia macam mana, di takbirnya sudah tak kuat. Dia takbir macam orang ramai lah. Kan orang ramai kan takbir kuat tu imam je. Jadi dia pun jadi macam orang ramai juga. Takbir ihramnya hanya dengar telinga sendiri.
Jadi wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan dia perbetulkanlah sebab ni berkaitan dengan sah batal semayang. Jadi hak tempat-tempat yang tidak boleh dipanjangkan jangan kita panjang. Tempat yang panjang jangan kita pendek. Boleh kalau kita pendek hak mak asli mak tabi'i dia akan mengurangi huruf. Kena jaga pula tempat panjang. Ni bukan ini tempat pendek. Allahu akbar. Tiba-tiba Allahu akbar. Contoh yang kedua tu Allahu akbar. Tapi tu bicara di bawah. Dah ni. Berubah makna. Bermakna tak sah takbiratul ihram. Ambil. Dan tiada menggugurkan akan hamzah akbar. Allahu akbar ke mana? Aku nak sebut dah erti ni. Hamzah akbar tu dia kalau guru ni sekarang ni dan tiada menggugurkan hamzah akbar tu. Jangan buang hamzah akbar tu. Kalau buang bunyi mana? Allah akbar ke mana? Ni tak ada ni, tak pernah dengar ni. Allah akbar. Dah sekarang ni hamzah tak ada kan? Jadi Allah akbar tau. Allah kebar gitu. Maknanya jangan menggugurkan hamzah pada akbar. Menggugurkan bunyi macam mana? Allahu kebar. Nak sebut pun dah boleh. Tu di antara syarat-syarat untuk sah rukun takbiratul ihram hak daripada 21 syarat. Wallahu a'lam. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Jawi saya pakai ni muka surat 28. Baris atas sekali. 28 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda, berseloroh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam, dan memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Memuji-muji, kalau mengumpat kita cerita benda buruk, tu kita maklumlah tak boleh. Sekarang ni kita memuji, sebut benda baik, terkadang tak boleh juga. Dia akan ceritalah. Tapi dalam kitab kita ni agak ringkas lah. Kalau dalam kitab Penawar Bagati dia comel, panjang lebar dia cerita. Memuji-muji ni ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji, 2 kebinasaan atas yang dipuji. Kau macam tak ingat tak? Kalau dalam kitab Penawar Bagati tu. Mana kalau kita kata mengumpat ni cerita perkara buruk, tu kita maklum, dilarang. Memuji ni cerita perkara molek, dilarang juga. Tu mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Tu kena balik pada ilmu lah. Memuji ada yang disunatkan kepada kita. Jadi nak hak mana hak berdosa yang dilarang, mana hak tidak dilarang, tu kena balik pada ilmu. Sama juga dengan berdusta, mengumpat. Tu dilarang. Haram ijma' ulama'. Tidak ada khilaf. Tetapi ada keadaan syarak membenarkan berdusta,
syarat membenarkan mengumpat. Bukan setakat syarat membenarkan hukum harus, bahkan terkadang hukum wajib. Wajib berdusta, wajib mengumpat. Ni kena balik kepada ilmu lah. Ada ni. Kalau kata tadi memuji, comel memuji ni kita sebut perkara baik. Ya, ada terkadang disunatkan, tapi ada juga yang dilarang. Hak mana hak disunatkan, hak mana yang dibenarkan, mana yang dilarang, kesemuanya balik kepada ilmu. Nak kenal dosa dan pahala, balik kepada ilmu. Tanpa ilmu tidak akan kenal dosa dan pahala. Dengan ilmu lah baru kenal dosa dan pahala. Mana dosa pahala paling besar? Dosa pahala akidah yang paling besar. Dosa akidah lah dosa yang paling besar. Pahala akidah lah pahala yang paling besar, lebih besar daripada pahala semayang. Dosa tinggal semayang, dosa besar. Dosa sembahyang yang tidak melengkapi syarat rukun, dosa besar. Nak kena kenal lah. Mana hak semayang, hak tidak menepati hukum hakam, ilmu. Mana semayang, hak sebenar, hak sebesar-besar pahala, balik kepada ilmu. Tak lagi lah kitanya. Kena belajar. Tak sudah helah lah macam mana pun. Helah begitu, helah begini, helah begitu, helah begini. Bab belajar ni, nantilah. Sambil-sambil lah. Mana dia buat sambil-sambil. Belajar ke tak? Tak belajar-belajar pun. Buat amal je. Belajarlah fardu ain. Tak belajar fardu ain pun. Dia ambil ilmu-ilmu bukan fardu ain. Gitulah kadang-kadang ni. Helah macam-macam. Tak ada. Nak balik kepada agama, balik kepada ilmu. Nak tahu manakah perkara yang dituntut dalam agama, macam mana cara mengerjakannya, dan perkara dilarang dalam agama. Dusta, mengumpat, ijma' ulama' haram. Ada ketika dibenarkan. Apa dah ni? Memuji, hak ning, hak memuji yang dilarang. Nabi memuji para sahabat. Nabi memuji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi memuji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu sunnah Nabi tu. Memuji yang macam mana hak sunnah Nabi. Memuji yang macam mana yang dilarang. Itu balik kepada ilmu. Jadi misal pertamanya, kata-kata yang berdosa. Yang terdahulunya, kata-kata yang sia-sia. Ni tak ada faedah langsung. Dia umpama kalau kata membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, diumpamakan dengan emas. Berkata dengan perkataan yang sia-sia, diumpamakan dengan tanah keras. Kemudian satu laginya, berkata-kata yang diharamkan, diumpamakan dengan sepotong api. Pada ni, dia apabila kita bercakap perkara yang sia-sia, banyak bercakap dengan perkataan yang sia-sia, akhirnya dia akan melarat sampailah kepada berkata-kata yang diharamkan. Dia gitu. Dia mulut cakap gitu je lah. Lama-lama narak narak. Melarat ke mana? Narak. Mana narak lah. Dia mendengar dak cerita. Cerita. Cerita apa? Cerita anak orang. Anak orang lah. Mula-mula cakap benda yang tak ada faedah. Kadang-kadang cakap benda molek mula-mula pun kadang-kadang tak terjaga bila kita banyak berkata-kata. Akan melarat kepada yang diharamkan. Tambahan pula perkataan yang diharamkan tu pula membabitkan dosa dengan anak Adam, contohnya mengumpat. Hak tu. Di Masjid Abidin hak semalam lah. Cerita bab dosa dengan anak Adam. Dalam bab agama, dalam bab diri, dalam bab kehormatan, dalam bab harta, dalam bab dia punya maruah dia. Dia hak lain-lain tu, bila kita sudah berubah, kita sudah jaga agama, mudah je nak tinggal. Harta orang kita dah ambil dah, tak kosek dah. Tapi hak masalah nak tinggal mengumpat orang. Hati-hati. Kadang-kadang dalam masjid pun boleh berlaku perbuatan mengumpat, bukan di tempat lain.
Sudah menghadir majlis ilmu tu pun terkadang mengumpat. Ni. Kita dosa pula dosa dengan anak Adam. Ni macam mana pula kita di mahsyar nanti. Panjang tu. Waktu kena mujahadah sungguhlah. Pandai ni dosa dengan anak Adam. Jadi berdusta itu didatangkan misal yang pertama al-kazib, al-kazibu, al-kizbu. Kazib, dusta. Dusta ni perkhabaran yang kita cerita tadi tu menyalahi dia punya hak sebenar, waqi', hak sebenar. Menyalahi hak sebenar. Dipanggil dusta. Walaupun menyalahi hak sebenar tu kita tak sengaja sekalipun. Nama didusta tapi tak sengaja tidak berdosa. Mana tak sengaja? Contoh, berlakulah kemalangan. Yang kawan tu cedera tu hanya pensang selok. Kita kata mati. Mana bila kita kata mati, yang waqi' yang sebenar-benarnya tidak mati, mana sudah mukha tidak mutabaqah dah tu, tidak mendapati. Kalau mutabaqah bertepatan cerita dengan yang berlaku boleh panggil benar. Mutabaqatul khabari ni bil waqi' itu. Mutabaqah makna apa yang kita cerita itulah yang berlaku. Itu dipanggil kata sidik, benar. Adapun kalau tidak mutabaqah, tidak bertepatan apa yang kita cerita dengan apa yang berlaku, itu dipanggil kazib, dusta. Tapi kita tak sengaja tu, tu dusta yang tidak berdosa. Tapi namanya dusta juga. Saya tak bohong. Saya ingat dia mati sungguh. Awak bohong tapi awak tak sengaja, tak berdosa. Pandai ni. Jadi walaupun tak sengaja, apa yang diceritakan tidak bertepatan dengan yang berlaku, dimasuk di bawah kata dusta. Dusta. Kemudian barulah pergi pula dusta tu berdosa ke tak? Tak sengaja tu, ingat ke mati. Barulah tidak berdosa. Gitu je lah. Tapi dipanggil dusta apabila apa yang kita cerita tu tidak sebagaimana apa yang berlaku. Kemudian berdusta ni, hak sengaja ni lah, ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Haram dosa besar ni seumpama pendustaan dia tu menyebabkan jadi susah orang ramai. Macam mana tak tahulah, cuma kalau masa saya ngaji dahulu tu buat misal hak misal lama lah. Apa misal lamanya? Orang dulu-dulu kan orang kerja kebun. Tiba-tiba dia kata ada harimau. Jadi orang pun tak masuk kebun. Jadi menyusahkan orang ramai. Dusta tu hukumnya dosa haram, dosa besar. Tapi biasa tu buat misal gitu je lah. Ada harimau. Apabila ada harimau, siapa berani nak pergi mari getah pagi-pagi ya? Kan orang getah tu kan pagi-pagi tu kan sebelum subuh dah ke mana? Jadi berani ke tak dah ada harimau? Tak beranilah orangnya. Bohong seumpama tu haram, dosa besar. Pada ni. Kalau misal terkini, misal hak relevant ke apa dia? Tu misal tu guru tu. Misal zaman-zaman gitu kan, itu kan masuk hutang. Bila kata ada harimau, siapa berani nak masuk hutang? Walah tak ada. Tu panggil dusta, haram. Memudaratkan, menyusahkan orang ramah, dosa besar. Hak haram dosa kecil ni dia hanya panggil apa? Tambah perisa dalam dia bercakap. Tambah perisa dalam bercakap. Dia cerita, dahulu saya kalaulah bergaduh, biasa je sayanya. 1 lawan 5 bolehlah boleh. Saya pernah dah bergaduh 1 lawan 5. Walau 1 lawan 2 gitu je. Dia nak tambah perisa ni. Tapi di dusta seumpama tu, adakah menyebabkan jadi susah orang? Tak. Tu haram, dosa kecil. Bukan main ni, nak sedap cerita. Yang mana kadang-kadang orang pun terperasan, dia cerita perkara sama ni sudah berulang, tapi kenapa bilangan jadi tak sama? Dah didusta. Dia tambah. Dia tambah. Tapi pendustaan dia tu adakah menyusahkan orang? Tidak. Haram, dosa kecil. Pandai ni.
Dan orang dan banyak berkata-kata ni, dia kena apa ni? Tu kata tambah perisa tu dia kena panjang lah, rasa sedap. Akhirnya orang kata orang ni, mu dengar lah dia cakap 50-50 je. Orang tahu dah dia banyak bohong. Dia bohong. Boleh pakai 50-50 je. Kadang-kadang dia tu nambah. Maknanya orang tahu dah. Dia apa menambah. Cakapan dia tu lebih-lebih. Bukan begitu pun hak wakil sebenarnya. Dia nak nampak hebat dia. Dia tambah dia. Tu dusta dia panggil. Tapi dusta tu tidak mana ni? Tidak memudaratkan orang. Tu dusta tu haram, dosa kecil. Tapi janganlah pula kita memperkecil-kecilkan dosa kecil. Dosa kecil je. Kalau gitu tak apa dosa kecil. Kalau dosa kecil ni kita buat amal ibadat, kita semayang. Bukan kata semayang, kita berwuduk pun sudah terhapus dosa-dosa kecil. Tak apalah. Kita buat dosa kecil pun tak apa, sebab kita semayang tak tinggal. Contohnya, kita memperkecil-kecilkan dosa kecil, dosa tu akan jadi besar. Tak lepas lagi dengan walaupun semayang fardu sekalipun, wajib ijma' ulama' bertaubah. Dosa kecil asalnya, tapi kita memperkecil-kecilkan. Dosa kecil je. Jangan main je gitu. Memperkecil-kecilkan dosa kecil, dosa tu jadi dosa besar. Tapi dosa besar tak lepas dengan amal ibadat. Hak lepas dengan amal ibadah, dengan semayang, diampuni dosa dengan wuduk, diampuni dosa dengan membaca Al-Quran, diampuni dosa. Ingat baiklah, dosa-dosa kecil, satu. Yang kedua, yang tidak berkait dengan anak Adam. Ingat tu. Satunya dosa kecil, yang kedua yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa besar, ijma' ulama' tidak diampuni dengan amal ibadah, wajib bertaubah. Dosa anak Adam pun sama, kena pergi minta maaf dahulu. Kena pergi minta maaf. Dengan semata-mata amal ibadah, dosa anak Adam tak akan lepas. Kita mengumpat orang, kita ambil semayang, kita berkomo-komo, adakah diampuni dosa mengumpat? Tidak, itu dosa dengan anak Adam. Walaupun atas pandangan yang mengatakan mengumpat itu dosa kecil sekalipun. Sebab mengumpat ni haram, ijma' ulama'. Mengumpat haram, ijma' ulama'. Kemudian dosa besar ke dosa kecil? Tu pula. Ada ni. Haramlah, ijma' ulama'. Tapi haram tu dosa besar ke dosa kecil? Kebanyakan ulama' letak dosa besar. Tapi sebagian ulama' letak dosa kecil. Sekalipun atas pandangan kata dosa kecil, tapi dosa kerana Adam tak lepas dengan amal ibadah, wajib ijma' ulama' bertaubah. Di antara rukun taubahnya kena pergi minta maaf. Kalau mati dah pun bawa dosa lah, masalah. Ke siapa mati dah? Orang yang kita umpat ke orang yang mengumpat? Orang yang mengumpat mati dah, mujur dia mati dah. Kalau umur dia panjang, lagi banyak dia mengumpat. Orang yang kita umpat dia mati dah, kita pergi kubur dia lah. Ya baik. Gurau je ni. Jangan ambil potong takat orang kata gini, lepas tu salah. Takkan pergi kubur. Kita pun seru, hei mayat dalam kubur, saya minta maaf kerana dahulu saya mengumpat kamu. Tu tak ada lah. Kita perbanyakkan buat amal ibadah, dan kita hadiah paling amal ibadah kepada orang yang kita banyak dosa dengan mereka. Mudah-mudahan sampai di mahsyar, oleh kerana kita hadiah pahala ke dia, Tuhan buka hati dia maafkan kita. Mudah-mudahan, masih lagi tergantung. Walaupun memang kita tak ada jalan nak minta maaf sebab dia sudah mati, walaupun tak ada jalan nak minta maaf sekalipun, tetap tergantung. Tunggu mahsyar lah jawapan dia. Batulah, jangan. Itu kena jaga molek. Tapi nak ceritanya, walaupun atas pandangan mengumpat tu dosa kecil sekalipun, tidak akan lepas dengan amal ibadah. Hak kata
amal ibadah mengkifaratkan dosa, kita ingat baiklah dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Pada ni. Jadi dosa kecil asalnya, apabila dikecil-kecilkan maka jadi besar. Tak lepas dengan amal ibadat. Terkadang dosa kecil ni di banyak sebab lah menyebabkan dosa kecil tu jadi besar. Di antaranya dosa kecil yang dilakukan oleh orang yang menjadi ikutan orang. Dia orang agama contohnya. Dia orang agama. Yang dibuat tu dosa kecil. Contoh. Dia bersalam. Lelaki perempuan tu dosa kecil. Dia orang ngaji Mesir. Orang mengajar sekolah agama. Bila jadi pemimpin, dia bersalam dengan semua orang, termasuk orang perempuan dia salam belaka. Dosa kecil. Dia ustazah. Mana dia orang penceramah agama, ustazah. Bila jadi pemimpin, dia bersalam dengan orang lelaki. Bukan salam orang lelaki saja, siap cium tangan laginya orang lelaki yang ajnabi. Dosa kecil ni kalau keluar daripada orang biasa-biasa. Kamu ni orang berilmu agama. Orang awam akan jadikan perbuatan kamu tu sebagai dalil bahawa tak salah. Kalau salah tak akan ustaz tu pergi bersalam dengan perempuan. Kalau salah tak akan ustazah tu pergi bersalam dengan lelaki. Jadi menjadi dalil kepada orang jahil bahawa perkara tu tak salah. Sebab kalau salah, tak akan ustazah ni tak takut api neraka. Dia ustazah Iblis hak tahu dah syurga neraka pun tak takut ke api neraka. Kita ni ilmu banyak mana pun tak tengok lagi neraka, pelik apa dah takut ke neraka. Iblis hak tengok neraka pun tak heran biar neraka pun neraka gila. Iblis walaupun dia tahu syurga neraka, dia pelik apanya. Jadi akan menjadi satu hujah kepada orang jahil bahawa tak salah sebab ustazah yang bersalam tadi dengan orang yang ni ajnabi tu. Tapi macam mana boleh orang agama tergamuk buat perkara haram di hadapan khalayak ramai? Kita faham lah. Kalau orang berilmu agama yang tergamuk buat perkara haram di hadapan khalayak ramai, di belakang macam mana nak harap? Di belakang macam mana nak harap? Di hadapan orang ni. Mana kalau kita kata secara umum tadi tu alasan orang jahil. Tu ustaz tu bersalam dengan perempuan, tu ustazah tu bersama lelaki, tu orang jahil yang buat alasan. Secara umumnya orang tahu haram. Orang tahu haram pun dia berani bersalam dengan orang perempuan. Habis perempuan dia salam. Dia ustaz asal dia menjadi pemimpin, lepas tu bersalam. Berani buat perkara haram di khalayak ramai. Kalau di belakang orang macam mana? Faham je lah. Pada ni. Tapi dosa kecil. Tapi berlaku siapa yang melakukan? Orang yang menjadi apa panggil apa? Tempat suluhan orang. Tu dia buat. Okey tu. Kalau tak boleh, takkan dia buat. Pada ni. Mana kalaulah keluar daripada orang yang menjadi ikutan seumpama ni, walaupun perkara yang dilakukan tu dosa kecil, jadi dosa besar. Pada ni. Dia ada lagi beberapa perkara yang mana dosa kecil tadi tu jadi besar. Itu sebut tadi hak berkaitan dengan berdusta, hak tidak memudaratkan orang ramai, dosa kecil. Tapi jangan wak dosa kecil je, tak apalah kalau selama ni saya berdusta pun jangan. Haram tu haram. Ijma' ulama haram berdusta. Melainkan ada beberapa keadaan yang mana berdusta tu dibenarkan, bahkan terkadang berdusta tu diwajibkan. Ada jugalah dusta diwajibkan. Contohnya orang tu nak dizalimi. Orang kejar dia nak pukul dia dengan kayu. Orang tu pun sembunyi. Kita nampak tempat dia sembunyi. Orang bawa kayu nak menzalimi orang, hak lari hak sembunyi tu, kamu tahu tak, nampak tak sianu. Hak sebenar nampak dan tahu. Kalau nak cakap sebenar, kena royak nampak dan tahu. Hak sebenar nampak dan tahu. Jawabnya tak nampak tak tahu. Itu panggil apa? Tidak muafakah tak, tidak bertepatan dah. Dia panggil dusta. Sebab apa? Sebab dia cerita tidak sebenar. Dia tahu, dia jawab tak tahu. Dia nampak, dia jawab tak nampak. Dia panggil dusta. Itu dusta lah.
Tapi ini dusta yang diwajibkan pada syarak. Dia banyak lagi lah dusta-dusta yang diwajibkan pada syarak. Ada yang disunatkan pada syarak, ada yang diwajibkan pada syarak. Kemudian kita akan sambung baliklah hak kata-kata yang berdosa, iaitu ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.